Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda semua yang bersama kami secara langsung untuk program kegemaran ramai Hello Dr. TV3. Dan kami di sini di kru produksi Hello Dr. mendoakan agar semua penonton di mana pun anda berada diberikan kesihatan yang baik dan dipermudahkan urusan ya. Esok cuti sekolah mungkin ramai orang berada di mana-mana saja. Jalankan percutian anda dengan sebaik-baiknya. Dan macam biasa kalau petang-petang ni anda juga boleh support kami dengan follow kami di Facebook rasmi kami, Facebook Hello Dr. TV3. Jangan lupa untuk tekan butang like. Anda boleh turunkan sebarang komen ke, soalan ke. Kita akan tanyakan bersama dengan panel insya-Allah pada petang ini. Dan apakah agaknya topik perbincangan kita pada petang ini? Sekejap lagi saya akan kongsikan bersama anda. Tapi sebelum itu Zaid ada satu perkongsian nak diceritakan kepada anda. Okey, iaitu tentang gaya hidup yang aktif dapat membantu mereka yang menghidapi diabetes menurunkan paras gula dalam darah dan berat badan berlebihan, menguruskan diabetes dengan lebih baik dan boleh menurunkan risiko komplikasi diabetes seperti penyakit jantung. Pesanan ini dibawakan khas oleh Glucena. Okey, baiklah bagi anda yang bersama kami pada petang ini, jangan lupa juga anda boleh juga telefon kami nak sembang-sembang dengan kami di talian rasmi Hello Doktor iaitu 03 7726 1603 dan hari ini Zaim bersama dengan anda nak membincangkan topik tentang gilap kreativiti anak. Ini seronok ni. Bagaimana agaknya kata orang tu kita boleh mengenali anak-anak kita dan bagaimana kita boleh mendorong mereka untuk membentuk kreativiti agar mereka dapat kesihatan bukan saja luaran tetapi mental dan fizikal mereka termasuk emosi mereka. Dan bagaimana nak tahu ada kita nak kongsikan satu temu bual bersama dengan beberapa ibu kat luar sana bagaimana mereka mengetahui dan gilap kreativiti anak mereka. Jom kita tonton sama-sama. Anak saya yang sulung, saya bawakan dia kepada sukan. Kita bagi dia kepada badminton. Yang dua dan yang ketiga ni kepada lukisan lah. So yang keempat, yang kelima ni kita pun tengah memikirkan apa benda yang kita nak buatkan untuk mereka lah. Pentingnya untuk gilap aktiviti ni, at least dia nanti bila dia dah besar nanti, dia ada pelbagai opportunity lah. So dia boleh, kalau dia jenis daripada kejaya tu, dia boleh pelbagai lah. Maksudnya tak ada skop, tertumpu pada satu skop. Pentingnya kita untuk mengasah bakat anak-anak tu supaya mereka lebih kreatif, inovatif, otak dia orang sentiasa bergeraklah untuk fikir sesuatu. Sebetulnya saya tak ada pentingkan dia dari segi akademik saja. Dia berjalan dua-dua dari segi kreativiti dan akademik. Sebab selain daripada art class ni dia hadir, dia juga ada kelas muzik. First thing first, of course, tengok dulu minat diorang dekat mana. And then once kita nampak ada kecenderungan ke mana-mana bidang yang diorang minat tu, so kita start from there. And then kita hantar ke extra classes yang mungkin boleh menggilap lagi lah diorang punya bakat tu. So once kita nampak bakat tu, it's actually akan memberi soft skill pada mereka yang actually they won't learn in school. So itu memang tanggungjawab mak bapak lah, memang tanggungjawab ibu bapa yang kita kena help them to build it up. So that nanti in the future, skill macam ni mereka boleh guna for the future juga. Okey, pastinya topik hari ini macam seronok sikit kan sebab macam saya pun ada anak dua orang juga, dua-dua pemboy. Kita pastinya nak tahu bagaimana boleh kita mendorong mereka agar mereka terus kreatif tanpa ada unsur paksaan ke dan sebagainya. Kalau anda ada anak-anak juga, boleh anda tonton sama-sama pada petang ni untuk kita dengar apakah perkongsian doktor pada petang ni. Okey, topik kita bagaimana kita menggilap kreativiti anak-anak kita dan anda jangan lupa terus pergi ke Facebook kami. Cepat kalau ada soalan, tanyakan di laman Facebook rasmi kami Hello Dr. TV3. Baiklah, untuk sembang-sembang pada petang ini, Zaim pasti tak akan sorang-sorang lah. Saya menjemput seorang doktor iaitu Dr. Johnny Teo Bing Fei selaku pakar sekretari Hospital Selayang. Apa khabar Dr. Johnny? Hai, selamat petang. Selamat petang. Terima kasih sebab sudi teman Zaim dan juga seluruh penonton doktor pada petang ini. Okey, kita direct kepada topik perkembangan kreativiti anak-anak kan. So bagi Zaim, kalau anda ada seorang anak tu mungkin lain dia punya kreativiti. Anak kedua lain, ketiga lain, empat, lima, kelima-lima berbeza-beza. Jadi kan doktor nak tanya juga macam mana kita ni nak mengetahui perkembangan minda anak-anak ni sejak usia kecil lagi. Kita pun nampak ke sebagai parents. Silakan doktor. Ya, so untuk kita faham perkembangan minda ni, ya, bagus untuk kita faham sedikit tentang perkembangan otak lah.
seorang kanak-kanak ya. Dan perkembangan otak tu sebenarnya berlaku sebelum kanak-kanak itu lahir lagi. So waktu dalam kandungan ibu tu sebenarnya perkembangan otak sudah mula berlaku lah, especially dalam trimester yang ketiga lah. Hujung-hujung lah. Ya. So sebenarnya otak seorang kanak-kanak tu otak seorang manusia lah mempunyai berbilion-bilion sel yang kita panggil neuron. Okey. Ya. Tapi dalam seorang bayi tu hubungan antara sel-sel tu kuranglah, ya. So semasa bayi tu dalam kandungan seorang ibu tu, sel-sel tu semakin aktif membina hubungan ataupun kita panggil synapse lah, ya. Dan semasa synapse ni dibina, okey, inilah masa yang kanak-kanak belajar. Ya, belajar tentang sesuatu lah. So di mana pembelajaran berlaku lah pada waktu tu. Ya. So actually yang pembinaan synapse ni paling aktif pada umur 5 tahun pertama. Seorang kanak-kanak. Ya, okey. Dan selepas itu pula proses pencantasan synapse ni akan berlakulah supaya synapse yang tidak digunakan akan dicantaslah. Ya, so that's why yang 5 tahun pertama seorang kanak-kanak itu adalah amat-amat penting untuk apa kita cakap perkembangan minda dia. Ya, even daripada dalam kandungan tu. Ya, perkembangan otak dah mula berlaku, especially aspek sensory lah. Sensory tu maksudnya penggunaan deria. So contoh pendengaran, sentuhan. Ya, that's why ada pakar-pakar yang suruh ibu-ibu menyanyi kepada baby, pasang muzik. So diorang belajar daripada persekitaran even sebelum diorang lahir lah, mereka lahir. Jadi bila lahir tu 5 tahun pertama tu boleh nampak dah mereka punya perkembangan. Okey, pada asalnya mungkin ramai juga orang tak tahu lagi menilai waktu bila dia berkembang minda, kan ada tahap-tahap tentu kan. Mungkin pada awalnya mungkin dari segi pergerakan, dari segi mungkin merangkak dulu ke pergerakan tangan yang lebih aktif, kakinya aktif, suka cepat menyerap. Adakah itu kita nampak dah ini mesti ni kreatif lebih ni nanti besar. Boleh nampak ke dari situ doktor? Ya, sebenarnya setiap orang kanak-kanak tu kreatif. Ya, so bergantung kepada berapa banyak rangsangan yang kita bagi kepada dia, ya, bergantung kepada persekitaran dia, kadang-kadang bergantung kepada perkembangan kognitif dia jugalah. So kalau kita nak tahu peringkat-peringkat dia, okey, macam yang tadi yang saya cakapkan 0 hingga 5 tahun perkembangan otak paling aktif berlakulah. Tapi perkembangan otak tidak berhenti berlaku sehingga umur 25 tahun. Ya. Maksud boleh lagi berlaku. Masih boleh lagi. Perkembangan kreativiti tu sampai usia 25 tahun. Maksudnya perkembangan otak tu tak berhenti. Tak berhenti. Ya. Maksudnya otak kita masih lagi berkembang. Ya, masih lagi ada perubahan yang berlaku. Ya. Selepas itu actually ada satu term yang kita panggil neuroplasticity jugalah. Ya, so maksudnya sebenarnya otak kita macam plastisin. Okey. Ya. So sebenarnya kita boleh lagi belajar benda baru. So waktu walaupun umur dah meningkat, kita still masih boleh lagi belajar benda baru. So kalau macam kita nak tahu tentang peringkat stages lah, ya. So contohnya kalau peringkat untuk perkembangan kognitif lah. So berdasarkan teori Piaget tu dia seorang ahli psikologi lah. Okay. So dia katakan seorang kanak-kanak tu apabila dia umur 0 hingga 2 tahun, dia akan melalui satu peringkat kita panggil sensory motor. So dia akan gunakan organ deria dia untuk belajar. Dia belajar daripada organ deria, sentuhan, pendengaran, penglihatan, ya, dengan pergerakan fizikal lah. That's why sensory motor. So 2 hingga 7 tahun dia akan masuk peringkat pre-operational, di mana dia mula menggunakan pemikiran secara simbolik. So dia mula boleh menggunakan bahasa, isyarat, dia mula faham gambar, dia mula ada image dalam minda dia. Dia boleh menggunakan gerak tubuh dia untuk mungkin meminta sesuatu. Kita boleh nampak perkembangan kat situ kan. Okey, kita banyak lagi nak sembang-sembang dengan doktor, tapi Zaim nak membaca satu soalan yang sempat dikirimkan oleh rakan ataupun followers Facebook Hello Doktor kita, iaitu Syaziatul Siddiq. Apakah anak-anak minat
dalam melukis ini sebagai satu kreativiti. Okey, ada kala Fasa suka menconteng ke dinding, itu normal ke bagi anak-anak? Ini bukan kata anak Cik Syaziatul je, anak saya pun dinding penuh dengan pelbagai lakaran. Okey, nak tahu adakah itu adakah kreativiti atau tidak, kita akan menjawab sebentar nanti. Kita berehat dulu, jangan ke mana-mana, okey? Okey, kembali bersama kami dalam rancangan Hello Doktor TV3 langsung untuk anda semua, dan petang ni kita santai-santai saja doktor. Nak sembang tentang bagaimana kita sebagai seorang ibu boleh menggilap bakat atau kreativiti anak-anak agar mereka seronok bila membesar nanti kan. Okey, sebelum kita sembang-sembang lagi, kita nak baca balik soalan yang tadi Zaim bacakan sebelum kita commercial break tadi, iaitu ditanya anak dia ni minat dalam melukis. Suka melukis, dan adakah fasa menconteng dinding itu normal bagi anak-anak? Okey, Zaim sampai lihat dah ada mula cat-cat dinding yang boleh dipadam dan sebagainya. Mungkin ramai sangat anak-anak suka conteng dinding. Adakah itu kreatif ataupun sebaliknya? Dia boleh jadi kreatif. Okey. Ya, boleh jadi kreatif sebab kalau kita cuba fahamkan apa peringkat perkembangan artistik seorang budak-budak tu, ya, mengikut satu teori daripada Lowenfield lah. So bila dia umur 2 hingga 4 tahun, okey, dia akan memasuki satu peringkat di mana dia akan scribble, conteng secara rawak. Ya. Kita nampak tak cantik tapi cantik di mata mereka. Ya, betul. And then bila dia masuk umur 4 hingga 7 tahun, ya, dia sudah mula boleh lukis bulatan, garisan, ya. So kalau kita boleh fahamkan perkembangan mereka, so actually itu melukis dinding, menconteng dinding tu just salah satu peringkat perkembangan mereka. Ya, dan itu boleh jadi salah satu caralah untuk mereka ekspreskan diri mereka. Yeah. Okey, jadi maksudnya sekarang ni kalau ada anda semua yang ada anak-anak fasa mungkin 1 ke 5, 6 tahun macam tu yang sedang kreatif menconteng dinding, kita jangan stop mereka kan? Let them do it lah. Macam saya, bila anak saya aktif menconteng dinding ke rumah saya channelkan ia kepada drawing block tu, yang kertas besar tu. Is it okay, doktor? Boleh. Ataupun kita boleh ubah suai. Kita boleh guna cat yang boleh dipadam. Sekarang kan ada drawing pen yang senang dipadam. Ya, so ada macam-macam lah. So kita boleh try ubah suai, ataupun kita boleh letak paper yang besar dekat dinding. Ya. Supaya mereka boleh ekspreskan mereka punya kreativiti, Yes. seni mereka, rasa excited mereka, geram mereka semua dekat drawing. Betul. Okey, itu tentang melukis. Selain daripada melukis tu kan, doktor, dalam between usia 1 ke 5, 6 tahun tu, apa lagi agaknya kreativiti yang boleh terkeluar daripada anak-anak kita, doktor? Apart from lukis. Ya. So actually dalam lukisan tu juga kita boleh guna beberapa jenis medium. Okay. Melukis tu tak semestinya pensel kan, crayon kan. Kita boleh guna watercolor lah, acrylic lah, boleh guna tangan, ya, boleh buat messy play. Ya, so itu lukisan lah sebenarnya. Daripada lukisan macam contoh berlakon. Berlakon, role play, pretend play, ya, menari, menyanyi. Ya, itu semua sebahagian daripada proses lah. Ya, untuk perkembangan kreativiti anak-anak lah. Sebenarnya baguslah untuk anak-anak ada, kata orang tu, satu kreatif yang macam tu kan. Tapi kalaulah ada anak-anak luar sana yang kurang sikit dari segi itu, anak penonton yang nonton mungkin ada dia macam anak start melukis pun, dia tak menari pun, dia tak ekspres pun, perlukah kita risau? Ataupun ada istilah yang lambat sedikit nak menjadi kreatif? Is it normal ataupun macam mana, doktor? Ya, sebenarnya tak perlu risau. Sebab mungkin kita belum lagi kenal pasti apa diorang punya minat, ya. Ataupun bila sometimes bila diorang mula nak melukis kotor sikit, kita jadi takut. Ya. Kita jadi macam, alamak, janganlah buat, kotorlah. Tapi sebenarnya tak boleh kan? Kita kena biarkan. Betul. Kita cuba bagi peluang lah. Cuba bagi peluang, ya. And then contohlah, macam contoh kalau diorang menyanyi ke, ya, suara kuat sikit ke, mungkin kita takut jiran dengar bising, so kita cakap, turunkan suara sikit ke. Ataupun bawa dia ke bilik lain pula kan. Sebab Zaim faham, bila saya membaca satu keratan bukan, katanya kita kena sentiasa melayani mereka. Kalau mereka nak menyanyi, silakan menyanyi. Nak melukis, silakan melukis. Kalau kita say no,
mungkin itu faktor mereka akan rasa macam adakah aku buat ini salah? That's why kita kena pandai untuk menyokong. Okey, jadi apa lagi doktor? Selain pada umur 1 tahun ke 5 tahun itu, apa lagi perkembangan kreativiti yang sering berlaku dekat anak-anak yang boleh kita kenali lagi? You mean selain daripada melukis ke? Ya. So mungkin kita bagi mereka cuba aktiviti baru. Ya, so macam tadi Zaim cakap, mungkin anak saya tak buat ni, tak buat tu kan. So kita boleh try, okey, kita boleh cuba aktiviti baru, kita boleh buat sama-sama dengan mereka, ya, dan kita boleh tengok mereka minat untuk buat tak aktiviti tu. Ya. So kita kena ingat kalau aktiviti yang anak-anak buat tu, yang penting tu kita try untuk buat sama-sama dengan dia. Join together lah kan. Yes. Walaupun kita sebagai ibu bapa macam saya pun seorang ayah, saya tahu kita pun ada kepenatan masing-masing kan. Tapi kalau anak tu perlukan kita spend sekejap. Mereka akan happy sebab mereka nampak kita menghargai bakat mereka itu. Okey, saya merasa ramai orang nak tanya soalan, termasuklah rakan selebriti yang juga ada anak yang nak ditanyakan bersama kita. Jom kita dengarkan soalan beliau. Hai doktor, saya ada soalan untuk doktor. Yang pertama, adakah video game ini berpotensi untuk kreativiti, merangsang kreativiti anak-anak? Dan yang kedua, saya nak tanya, apakah perbezaan antara genius dan juga genius berpotensi? Terima kasih. Okey, kawan saya tu Akmal Abdullah. Okey, sebenarnya soalan Akmal tadi sebab kita tahu zaman sekarang doktor kan, kalau dulu kita tahu more on hands on, macam melukis, menconteng, warna, menari, express, voice out. Sekarang ni mostly anak-anak kan, ada yang usia setahun 2 tahun pun dah mula bermain video. Okey. Sometimes ada yang too much, sometimes ada yang kekurangan. Adakah bermain video game ke whatever lah kat video tu melambangkan kreativiti juga ataupun di sebaliknya doktor? Ya, sebenarnya video game tu ada kebaikannya dan juga ada keburukannya lah. Kebaikannya mungkin kita boleh belajar something lah bila kita tengok main video game tu ke, kita tengok YouTube ke. Tetapi apabila kanak-kanak itu terlalu muda, okey, dan mereka selalu menggunakan gadget ni, mereka tak ada peluang untuk buat benda lain. Mereka tak ada peluang untuk nak explore area lain. Tak ada nak peluang untuk nak belajar skill baru. Ya, sebab kalau handphone tu dia satu hala. Betul. Kita tengok dia. So mereka tak ada peluang lah untuk belajar skill lain macam fine motor skills ke. Sentuhan pergerakan, vocab kan. Sebab kita kena ingat 5 tahun yang pertama itu yang paling penting untuk pembelajaran. Betul. So kalau kita tengok skrin saja, maksudnya kita tak pergi buat benda lain. Kita tak pergi explore minat kita. Kita tak pergi explore bakat kita. So skrin tu boleh, tapi kita kena restrict lah. Hadkan. Kita kena pandai hadkan. Ada penggunaan masa, ada time limit lah. Dan pada time lain kita try pula benda lain. Kita kena support lah sebab nak minta kita terus tutup telefon dan tak bagi anak main pun tak boleh juga sebab itu kan perkembangan terkini kan. Jadi betul kan doktor, tadi bagi saya pun agree juga sebab kita boleh menghadkan. Mungkin maksimum sejam 2 saja and then kita boleh panggil mereka. Okey, bila ada anak-anak yang macam ini yang balik sekolah ataupun datang balik rumah, ambil telefon dan terus main. Macam mana kita nak merangsang mereka untuk minat dunia kreativiti? Boleh tak doktor? So mungkin kita kena kena ada restriction lah daripada awal. Okey, so mungkin kita kena bagi tahu, okey, kita kena set satu time untuk penggunaan gadget tu. So contohnya pukul berapa sampai pukul berapa, dan okey, anak ini kena buat apa dulu, kena buat tugasan apa dulu ke, okey, ataupun kena buat aktiviti apa dulu ke. Kemudian mungkin screen time tu sebagai satu ganjaran lah. Kalau dia buat something good, ada ganjaran screen time tu. Dan selalunya kalau kita nak mencuba sesuatu aktiviti, kalau kita buat sama-sama dengan anak tu, dia akan lebih berminat. Saya nampak juga kan dekat Facebook, TikTok sebagainya, ada ibu-ibu ni yang sudah mula mengajar anak mereka untuk contoh masak sama-sama. Contoh bukanlah masak yang bahaya tu, macam menghiasi cupcake kan. Boleh juga, itu pun okey. Itu satu peluang yang sangat bagus sebab
mungkin itu aktiviti harian kita, tapi kita libatkan mereka dalam aktiviti harian kita. So boleh jadi masak ke, buat kek ke, buat cookies ke, dan proses itu boleh jadikan satu proses yang kreatif lah, di mana mungkin kita boleh merancang sama-sama apa resipi yang kita nak buat hari ini. So perancangan tu boleh merangsang minda anak-anak kita. Then kita boleh decide apa bentuk yang kita nak buat untuk cookies, apa warna yang kita nak buat, apa topping yang kita nak buat. Dan proses kita nak buat cookies tu, dia melibatkan kita punya sensory juga. So itu satu peluang yang sangat bagus lah. So tak semestinya just masak, mungkin berkebun ke. Aktiviti tu kita buat sama-sama. Kita cuba macam-macam aktiviti dekat kita rumah. Terbukalah sebenarnya kan. Walaupun kadang-kadang kita masak tu rasa macam bersepahnya. Tapi it's okay. Dia sedang belajar. Sebab saya nampak kebanyakannya ada parents kat luar sana, dia terlupa. Mungkin ada mereka yang terlebih memfokuskan dari segi akademik semata-mata. Push hard untuk akademik sampai terlupa dari segi kreativiti. Jadi kalau ada anak-anak pula yang terlebih dari segi kreativiti, adakah dia bagus juga untuk perkembangan akademik? Apa dengan doktor? Ya. Memang kalau kanak-kanak ini kreatif, sebenarnya terdapat kajian lah yang menunjukkan pencapaian akademik dia akan lebih bagus lah sekiranya dia kreatif. Sebab kreativiti ni dia akan merangsang dia akan membantu kita dalam contoh penyelesaian masalah, mencari alternatif, flexibility. So untuk skill-skill ni sebenarnya kreativiti ni dia boleh membantulah untuk perkembangkan skill-skill ni jugalah. And then apabila seorang kanak-kanak tu diorang mungkin nak belajar, mungkin diorang akan ada lebih banyak idea. Sekiranya diorang kreatif kan, mereka boleh cari idea alternatif yang berlain-lain. Mereka akan dapat melihat sesuatu benda daripada persepsi ataupun sudut yang berbeza-beza. Sebab itulah kita lihat sekarang ni dah ada banyak juga sekolah-sekolah di luar sana yang menawarkan sistem pembelajaran bermain, play to learn. Jadi macam anak-anak kita ni tak rasa macam boring nak ke sekolah. Dia macam dia excited sebab dia nak bermain bersama kawan-kawan dia, tapi dia belajar juga. Jadi bagi anda semua yang terlebih fokus untuk akademik, mungkin kita boleh mengimbangkan kembali kan. Okey, kita nak membaca lagi soalan daripada penonton kita yang kirimkan kepada kami dekat Facebook Hello Doktor. Soalan dia, bagaimana tentang kreativiti bagi kanak-kanak autism? Adakah bergantung kepada perkembangan otak dan umurnya juga? Okey, ini satu lagi soalan yang mungkin ramai juga nak tahu. Kalau anak mereka ada masalah ataupun lebih special seperti autism, macam mana kita nak melihat kreativiti mereka? Doktor akan jawab sekejap lagi. Jadi anda semua jangan ke mana-mana. Okey, kembali bersama kami secara live di program Hello Doktor TV3. Hari ini seronok kita sembang-sembang tentang topik bagaimana kita sebagai ibu dan ayah nak menggilap dan juga menyokong kreativiti anak-anak kita. Okey, dan di studio kita bersama doktor kan, kita bersama lagi seorang lagi yang nak bersama kita pada petang ini untuk membincangkan bagaimana beliau mengendalikan 5 orang anak yang 5-5 pun memang kreatif. Okey, tapi kita akan membual beliau sekejap lagi. Kita nak menjawab soalan tadi doktor dulu iaitu daripada rakan Facebook kita, iaitu bagaimana tentang anak-anak yang autism pula. Bagaimana kita boleh melihat dan bagaimana kita boleh melihat perkembangan daya kreatif mereka, doktor. Silakan. Jadi kanak-kanak yang mempunyai masalah, contohlah macam autism, sebenarnya mereka ada kreativiti sendiri juga. Setiap kanak-kanak tu ada imajinasi, ada kreativiti. Dan that's why kita kena peka kepada usia pun sama jugalah, 0 ke 5 tahun juga lebih kurang. Okay. So walaupun dia ada masalah yang lain lah, contoh macam autism ke, hyperactivity ke, mereka tetap ada kreativiti juga. Mereka tetap ada imajinasi juga. So terpulang kepada kita untuk kenal pasti apa kreativiti mereka, apa minat mereka, dan kita perkembangkan
perkembangkan. Mungkin kalau ada yang keliru boleh refer doktor jugalah kan. Bagaimana kita sebenarnya untuk menyokong mereka-mereka yang ada anak-anak istimewa ni terus berkembang dari segi kreativiti mereka. Ya, sebenarnya kan anak-anak yang istimewa ni kadang-kadang mereka lebih kreatif. So mereka lebih mungkin agresif, ekspresif macam mana? ekspresif, kreatif, imaginatif. So mereka mungkin lebih berbakat contoh dalam seni, dalam muzik. So Ya, doktor. Ingat cakap lagi. Okey, tapi kan bila cakap tentang anak-anak kreatif ni kan, macam kita kadang-kadang parents macam saya risau juga. Macam anak saya, kreatif dia berbeza sikit. Dia suka menjual. Dia bentang meja, dia beli signboard open and close. Hari-hari jual barang dekat saya, kan. Tapi sampai macam mana kalau ada anak-anak macam saya juga kat rumah sana yang terlebih bermain yang kreatif, nak menyeimbangkan di antara daya kreatif dan juga akademik. Kadang-kadang tu nak ajak dia baca buku susah juga kadang tu. Macam mana cara terbaik, doktor? So macam samalah macam gadget tadi. So kita tetapkan waktu untuk dia membuat aktiviti tersebutlah. So contohnya ada dia kena siapkan dulu tugasan dia ke ataupun dia punya kerja sekolah ke apa dulu, kemudian baru ada masa untuk aktiviti inilah. So kita boleh jadikan aktiviti ini sebagai satu ganjaran. Selepas dia siapkan kerja sekolah dan sebagainya, kadang-kadang kita boleh buat jadual dengan dia, dan bila kita main sama-sama dengan dia, dia akan look forward. Dan kita bagi tahu dia, kita siapkan yang ni dulu, nanti kita main sama-sama. So macam anak Zaim kan, dia nak main menjual semua tu kan. So dia kena ada playmate. Dia kena teman. So kalau jadi kita pelanggan pula kat dia. So kalau kita temankan dia main, dia mesti akan seronok. Tapi kita bagi tahu dia, kita siapkan ni dulu, kemudian kita buat ni sama-sama. Dia macam ganjaran lah, macam kalau kita settle homework, kita akan bermain sama-sama. Dia macam something fun yang kita akan buat selepas buat kerja-kerja penting tu. Dan jangan lupa untuk memujilah. So kalau mereka kalau mereka ada siapkan ataupun mereka buat kerja sekolah tu tanpa kita suruh, so dalam bahasa Inggeris kita cakap catch them on their good behaviour. Selalu kita nampak je benda-benda yang tak bagus, tapi kita tak nampak sangat bila mereka ada buat benda tu. So kita puji usaha tu. Betul. So bila kita puji, mereka suka. Kan. Dan dia akan mereka akan lebih nak buat kerja sekolah tu. Happy kan, dia happy mak puji ni kan. Ayah puji kan. Okey, jadi kita akan sama-sama sembang juga dengan doktor, tapi kita nak sembang dengan yang saya kata, yang saya intro tadi tu kan, seorang ibu iaitu Puan Alia Ismail, juga seorang guru. Cikgu Alia, boleh? Betul, boleh. Ataupun teacher Alia. Mana satu kat sebelah panggil? Teacher Alia. Teacher Alia. Okey. Teacher Alia ni kalau nak tahu, seorang guru dan ada 5 cahaya mata. Dan kami difahamkan kelima-lima ini memang kreatif. Betul. Dari segi melukis. Okey, cuba Cikgu Alia, kita akan bersama dengan penonton bagaimana Cikgu Alia melihat perkembangan anak-anak dari kecil tu. Dah nampak ke mereka suka melukis ke? Anak dekat-dekat kan katanya kan? Betul. Sejak dari kecil tu kita dah perasan dia suka imitate. Dia suka tengok apa kita buat. Macam dia dah mula pegang warna, pegang berus, dia tengok macam mana kita pegang, apa yang kita buat tu, color tu dia nak ambil macam mana, kan? Jadi daripada situ saya dah perasan dia mula buat sesuatu yang kita buat tu, dan mencuba di atas kertas. Macam doktor cakap tadi, budak suka conteng dinding, kan? Mereka juga tak lepas daripada buat benda-benda yang begitu. Jadi saya biarkan je. Masa mula-mula tu saya biar. Lepas tu lama-lama bila dia dah tahu, kita ada rules lah. Macam kita tak boleh conteng kat sini, kita kena buat pada kertas, kita boleh conteng pada canvas. Sebab saya akan support lah benda-benda macam tu. Maknya pula masuk orang cikgu art juga. Benar. Jadi turun agaknya bakat tu kan. Tu dia kalau boleh dapat dari dulu sana, ada macam-macam kata orang tu hasil. Antara hasil anak-anak Teacher Alia ni buat sebenarnya kat rumah. Lawa-lawa sebenarnya. Kalau nak tahu sebenarnya anak Puan Alia juga yang dipertanggungjawabkan untuk melukis.
Kain. Oh, kain saya. Oh, Alia, lukis kain baju kahwin Anzalna. Wow, betul. Hebatnya. Dan juga skirt yang ada sebelah Puan Alia itu sebenarnya adalah hasil lukisan anak Puan Alia, iaitu Hana. Dijadikan skirt untuk diperagakan di KL Fashion Week 2019. Saya bangga betul. Terima kasih. Ya, memang satu pencapaian yang diberi galakan sampai anak boleh masuk skirt itu dekat KL Fashion Week. Okey, bagi anda semua yang tercari-cari macam Puan Alia, tak apalah katanya sebab beliau pun cikgu art. Jadi anak-anak tu boleh meluahkan, ekspresikan seni mereka dekat rumah pun okey. Bagi kita pula ni, kat rumah kita ni tak ada kelengkapan seni ni kan. Mungkin kita nak tahu juga di manakah yang boleh kita hantar anak kita untuk lebih mengekspresikan diri mereka dari bidang kreativiti macam ni. Nak tahu dekat mana? Jom kita saksikan satu video ini, okey? Seni ini penting untuk mereka dapatkan idea-idea baru, penting untuk mereka mengawal emosi, penting untuk mereka berkomunikasi dan bersosial lah. Kerana aktiviti seni ini dia buat aktiviti dengan rakan-rakan mereka, jadi dia seronok dan dibuat benda-benda baru setiap minggu, dan parents pun dapat input baik daripada kanak-kanak sebab mereka ada cerita-cerita baru. So, ideanya adalah untuk kita terapkan nilai murni daripada kecil, kerana seni ini bukan sahaja untuk melukis dan mewarna, tapi dia lebih kepada menjana idea dan kreativiti, mendidik anak-anak supaya ada jati diri dan lebih berani. Macam kita tahu zaman sekarang ni kita moden, jadi semua benda boleh guna dengan apps dan software. Jadi bila masa mereka dewasa nanti, apa yang membezakan mereka adalah idea mereka sendiri, kreativiti mereka, originality daripada mereka sendiri. Itu yang kita pupuk daripada awal dekat sini lah. Ada 3 kelas utama. Yang pertama, kelas seni dan kraft kreatif untuk kanak-kanak, di mana fokus kepada 4 hingga 12 tahun. Jadi kelas ini ada tema berbeza setiap minggu. Ada yang kita buat tema tradisional seperti wayang kulit, awang batil, wow dan sebagainya. Kedua, kita ada kelas seni lukisan. Yang ni kelas intensif di mana dia akan fokus kepada lebih kepada technical drawing lah. Drawing skill, kita akan gunakan pelbagai media seperti oil paint, charcoal, dan kita juga akan gunakan banyak peralatan untuk kita buat kelas-kelas yang mana akan menggunakan canvas, lukis, painting, drawing seperti structural drawing, portrait, landscape dan sebagainya. Yang ketiga, kita ada kelas yang terbaru untuk kelas komik. Kelas komik ini lebih kepada mereka yang sukakan watak-watak superhero, suka lukis anime, suka kartun dan sebagainya, amat sesuai. So, kelas lukisan dan kelas intensif adalah untuk kanak-kanak 9 tahun dan ke atas. Kadang-kadang ada student datang ke sini, lukisan mereka biasa-biasa saja. Ialah kan kanak-kanak kan jadi apa saja yang mereka boleh lukis pada awalnya. Tapi kita bagi satu impak positif. Kita kena sentiasa memberi pujian dan memberi mereka galakan agar mereka terus ada confidence dan seronok. Jadi bila mereka seronok, mereka akan lebih berani mencuba benda-benda baru, dan ini amat penting untuk kanak-kanak sekarang di mana ianya akan membantu mereka di masa-masa harapan nanti. Tidak kira apa saja yang mereka mahu jadi di masa harapan nanti, tapi di peringkat awal ni adalah penting untuk kita pupuk dan encourage mereka. Macam kita tahu, kanak-kanak sekarang masa terutamanya time PKP hari itu banyak terperap dalam rumah kerana online. Kita perlu lakukan semua secara online kan. Jadi kita sendiri terkesan anak-anak apatah lagi. Jadi mereka bila datang ke kelas-kelas macam ni, mereka bebas untuk bergaul, mereka bebas mengekspresikan diri mereka, buat aktiviti-aktiviti yang banyak kat sini. Jadi lebih banyak input yang mereka dapat dan mereka lebih enjoy dalam kehidupan seharian mereka. Okey, itu dia. Sahabat-sahabat menonton tu, saya pun sempat juga bersembang-sembang dengan mereka berdua. Okey, sebab nak tanyalah kepada Teacher Alia kan, sebab kalau kita pun, kalau ada yang menonton tu, anak-anak baru conteng dinding sikit je dah, jangan, ada bising-bising kan. Padahal itu antara cara anak nak menunjukkan bakat sebenarnya. Betul. Kan? Kalau kita kata jangan, dia takut dia terhenti niat dia. Nak tanyalah macam Teacher Alia kan, macam mana kalau kita 5 anak tu kan, dan semua suka melukis, rumah tu nampak dinding ke tak sekarang? Ke penuh dengan lukisan? Macam mana? Sebab sekarang ni dia orang dah besar. Okey. Dia dah besar lah. Tapi masa umur dia antara 3 ke 6 tahun tu, memang dinding, kita memang ada one spot tu memang untuk dia.
dinding rumah tu, fun spot disediakan untuk mereka. So maknanya bila dia orang conteng, dia orang sendiri kena cat sebab saya sediakan cat. Saya sediakan cat putih. Jadi dinding saya memang kena warna putih. Faham. Jadi cat tu bila dia orang conteng, dia orang cat sendiri balik. Cat pun kreatif juga tu. Jadi dia sendiri yang buat. Kalau orang cakap macam kita buat salah ni conteng dinding kan. Tapi kita bagi dia. Cat balik semua. Jadi dia pun happy buat aktiviti begitu sebab dia memang nak express dengan brush kan. Macam itulah. Kira macam Teacher Alia ni dia meraihkan minat anak dia tahu. Salah contoh ni sebenarnya. Okey, doktor, kalau kita melihat ibu bapa yang menyokong, siap bersediakan dinding khas, siap contoh masuk ke kelas menari ke kelas lakonan ke, dia mendorong, bagaimana in future anak-anak ini terbentuk? Adakah mereka akan lebih berjati diri lebih bagus, lebih keyakinan, lebih voice out? Ada beza tak dengan anak-anak yang disekat aktiviti mereka? Ya, memang ada beza lah. So, kanak-kanak yang kreatif kan. So, untuk masa depan mungkin mereka lagi fleksibel dari segi pemikiran mereka. Mereka lebih open-minded. Mereka boleh think out of the box. Bila mereka menghadapi satu cabaran, mereka boleh memikirkan idea-idea. Macam mana nak menyelesaikan masalah ini, mereka boleh memikirkan alternatif. And then mereka mungkin lebih senang untuk contohlah berkolaborasi dengan orang lain. Mereka boleh dapat menerima komen, pendapat daripada orang lain. So ini semua sebenarnya life skills lah, kemahiran asas hidup lah. Satu lagi, mereka dapat ekspreskan emosi mereka. So yang suka melukis, ekspresikan dekat lukisan. Express dalam lukisan, express dalam sometimes bernyanyi, berlakon, sometimes benda yang kita tak boleh nak cakap. Something yang kita pendam. Memasak, dia marah dia masak. Macam contoh lukisan ini lah. Boleh saya gunakan contoh lukisan ini. So, doktor. Kita boleh tengok banyak ekspresi muka. Betul. Dalam lukisan. Ini apa, Teacher Alia? Apa yang Hana lukis ni? Ini masa umur dia 6 tahun. Okay. Dia tak tahu. Dia kata dia nak lukis apa. Macam tu kan. Dia tak tahu apa tajuk. Okeylah Mami bagi. Hana lukis dia gambar Hana sendiri. So dekat Hana tu apa karakter Hana? Hana ada rambut curly, you have curly hair kan, big eyes, so you ada macam-macam ekspresi, suka, sedih, itulah yang dia hasilkan. Okey, kalau macam ni kan dapat membawa anak tu mengenali diri anak tu sendiri. Betul. Kan. Okey, tadi saya tanya kepada doktor bagaimana masa depan anak yang disokong dia punya kreatif. Apa pula akan berlaku kalau anak-anak ni daripada kecil disekat kreativiti je. Asyik dilarang saja. Besar mereka jadi orang macam mana? Mungkin dia akan takut untuk mencuba sesuatu yang baru. Maksudnya kurang keyakinan. Kurang keyakinan ataupun mereka akan risau, mereka tak berani untuk cuba sesuatu yang baru, mereka takut akan kena marah ke, Dan sebenarnya proses kreativiti ni dia membantu kita mengenali diri kita. Apa kebolehan kita, apa kekuatan kita, apa keunikan kita. Dan ini sangat penting untuk pembentukan identiti. So pembentukan identiti ni selalunya semasa umur remaja. Dan kita tahu siapa ni saya. Saya suka apa minat saya, apa bakat saya. So kalau kita tak bantu mereka untuk mengenal pasti semua ni, mungkin mereka ada kesukaran lah semasa proses pembentukan identiti ni. Mungkin mereka akan tak faham tentang diri mereka. Lost sikit lah kan. Yes. Okey. Itu bagus. Macam nanti saya nak tanya doktor dengan juga Teacher Alia. Macam mana pula dengan anak-anak yang sering bertukar-tukar minat? Keliru pula kita kan. Kita akan tanya mereka nanti sekejap lagi. Jangan ke mana-mana. Okey? Okey, bersama kita lagi dalam rancangan Hello Doktor. Seronok sembang-sembang hari ini kan. Okey, saya rasa macam memang Teacher Alia boleh menjadikan idola ramai lah sebenarnya. Sebab, anda bayangkan, berapa ramai di kalangan kita yang menyimpan hasil seni anak-anak. Contoh, yang ini kan, hasil seni anak Puan Alia iaitu Hana, usia 3 tahun.
disimpan rapi. Anak saya punya tahun lepas tu tak tahu saya simpan kat mana dah. Jadi kita boleh menghargai. Jadi setiap kali ada hasil sendiri kita simpan untuk mereka punya tengok balik ke reference kan. Kita betul-betul menghargai. Okey, dan di sebelah hujung tu kita bawa dah pelukis sebenarnya yang turun bakat daripada ibu ni sendiri iaitu Hana. Apa khabar Hana? Best tak datang, suka tak datang sini? Suka. Okey, semua ni antara hasil karya Hana sendiri kan. Hana, cuba cerita sikit kenapa Hana suka melukis-lukis ni? Hana suka lukis apa sebenarnya? Hana suka lukis orang tapi Hana tak pandai lagi. So, Hana suka painting-painting dulu. Painting-painting dulu. Tak pandai lukis orang ni. Cantik je. Ini siapa ni? Ini siapa ni? Hana. Ini siapa? Hana. Hana sendiri. Okey, baguslah dah boleh lukis diri sendiri kan. Okey, lagi apa lagi yang Hana suka? Daripada melukis apa benda yang Hana suka sebenarnya? Kartun ke? Lukis pelangi ke? Apa yang Hana suka? Makanan ke? Apa-apa ke? Hana suka kalau guna pensel warna. Pensel warna. Apa-apa saja lukis? Apa-apa yang ada, Hana lukis je? Bagusnya. Okey, kalau macam tu kan, Datuk Teacher Alia, bila melihat begini kan, nakkan juga bila anak-anak Puan Alia cenderung almost 5 anak tu kepada dunia seni macam ni, kreativiti ni, bagaimana mereka punya perkembangan akademik pula dan bagaimana Puan Alia membahagikan masa? Okey, yang itu agak susah lah. Dia bila kita, anak-anak bila ada minat yang macam ni, akademik dia kadang-kadang kita kena paksa. Dia sebab dia cenderung kepada lukisan. Macam menulis tu dia susah sikitlah. Ada yang tak suka menulis, dia nak melukis je kan. Tapi kita yang kena dorong dia lah. You kena buat ni dulu dan baru you boleh start lukis. And then ataupun kita jadikan dia aktiviti mingguan. Faham. Kena ada support from parents lah. Kena aturkan jadual mereka tu sebenarnya kan. Okey, Alala ni kan, kalau anda nak tahu, hasil karya daripada anak Teacher Alia ni iaitu Hana sampai membawa ke KL Fashion Week tahun 2019. Kalau ditepukan gemuruh dah sekali untuk Hana dan juga Puan Alia. Yang mana satu yang menjadi yang ke KL Fashion Week tu? Yang kiri tu. Yang mana? Yang sebelah lukisan kiri. Sebelah Kuala Lumpur tu. Sebelah Kuala Lumpur. Yang hujung tu. Yang hujung tu. Sebelah dia. Yang kiri tu. Yang sebelah kiri ni. Sebelah Kuala Lumpur. Oh, itu yang dibawa ke KL Fashion Week. Dan dari segi apa? Dia macam yang mana? itu pun mana? Yang tu. Itu pun yang tu pun jadi baju untuk KL Fashion Week. Ada few lagi tu. Meaning drawing ni diprint on the fabric. Macam mana idea nak ke sana tu? Sebab mulanya asalnya kita nak cubalah, nak tengok nak ketengahkan kreativiti anak ni, tapi fikir-fikir macam mana platform yang kita ada. Jadi saya contact and then ada interview. Lepas tu setuju. Sebab asalnya kita nak print untuk Hana. Nak jadikan satu brand untuk Hana. Tapi saya dan kawan decide tak apa, kita boleh buat untuk yang dewasa sebab KL Fashion Week masa tu kita tak ada untuk kanak. Jadi kita buat untuk dewasa. Dan hasilnya itulah yang dipakai oleh model-model tu. Bagus kan, sebab kita nampak perkembangan dunia fashion Malaysia pun walaupun nak diketengahkan ke international, hasil kanak-kanak punya pun diangkat, diraikan. Memang platform yang sangat bagus sebenarnya. Okey, kalau kita nampak dah macam anak-anak Teacher Alia ni memang semuanya lebih kepada lukisan dan sebagainya dan membawa kepada mungkin one day kerjaya kepada ke arah-arah begitu kan. Jadi bagi anak-anak yang mungkin macam anak saya doktor, yang selalu bertukar-tukar minat, kejap melukis kejap buat bangunan, kejap jual barang, adakah itu normal? Dan macam mana kita nak memastikan yang mana tu final yang diminat supaya kita boleh push yang itu? Macam mana doktor? Ya. Itu boleh jadi normal sebenarnya, sebab kadang-kadang mereka mungkin dah bosan dengan satu aktiviti, mereka akan mencuba aktiviti lain dan kanak-kanak memang ada curiosity. Mereka akan mencuba benda-benda yang lain, sehingga mereka mungkin suka terhadap satu benda lah. Sampai umur berapa kita kena menanti dan melayani pertukaran kreativiti tu? Sebenarnya depends lah. Sometimes masuk peringkat tadika ke ataupun sekolah rendah ke, mungkin mereka dah tahu apa yang mereka minat. Ataupun kita boleh bantu mereka untuk perkembangkan minat tu. So contohnya kalau kita rasa macam dia mungkin suka arts, mungkin mereka boleh pergi kelas untuk arts dan tengok
adakah dia betul-betul berminat ke? Kita boleh bagi dia trial class. Ya, boleh bagi dia trial, betul. Kadang-kadang dia cakap dia suka muzik, tapi kita tak Ya, tahu. betul. Sambil dia masuk tahu. Ya. So bagi dia try dulu. Sebab anak tu berbeza-beza kan. Betul. Yang sulung line dan second line ni kan. Semua ada berbeza-beza. Kita kena pandai melayan je. Okey, nak minta nasihat juga kepada Puan Alia juga kepada penonton semua yang ingin menjadi seperti Puan Alia yang melayani anak-anak punya kreativiti. Apa your advice to them yang ada anak-anak yang sedang besar sekarang? Jangan cepat putus asa. Okey. Sebab anak-anak ni dia cepat kadang-kadang dia cepat bosan. Nak buat 5 minit je. Kadang-kadang dah keluar semua barang, tak nak buat pula. Betul kan? Jangan marah lah. Jangan marah. Tapi dia akan begitulah. Saya rasa elok kalau parents yang ada anak-anak yang suka lukisan, muzik ni, cuba dalami dia orang. Sebab banyak hasil-hasil ni yang kita boleh ketengahkan sebenarnya. Cuma platform tu mungkin ramai yang belum tahu kan. Okey, untuk doktor pula mungkin sedikit advice to them lah. Bagaimana mereka boleh menerapkan minat ini dan ringkas doktor dan boleh convert to academic pun power juga nanti. So kalau saya boleh gunakan satu pepatah lah, tapi dalam bahasa Inggeris. So inside every child is a rainbow waiting to shine. Terdapat satu pelangi dalam setiap orang kanak-kanak lah. Yang akan bersinar. So kita kena kenal pasti. Kita kena pasti apa minat tu, apa bakat tu. Kita kena pasti kita peka. Kita curious apa anak saya buat. Dan kita cuba bantu mereka untuk perkembangkan minat dan bakat tu. Tak kisah apalah, tak kisah apa. Thank you so much kepada semua yang datang hari ini. Hana, thank you so much Hana. All the best to you, okay? Puan Alia, thank you so much. Dan juga Dr. Johnny pun thank you so much for today. Dan terima kasih kepada anda semua yang bersama kami sepanjang sejam ini. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu depan untuk topik seterusnya. Assalamualaikum. Bye-bye.